Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Haj bin Mat Isa, ingin memberikan sedikit penerangan berkaitan dengan wuduk. Baik, saya pelajar daripada Kolej Profesional Melara dalam mengambil kos Amal Islami, ingin memberikan sedikit penerangan berkaitan dengan wuduk. Okey, wuduk. Apakah itu wuduk? Wuduk daripada segi perkataan adalah wadah. Daripada segi bahasa bererti berelok dan berseri. Manakala daripada segi syarak adalah menggunakan air pada anggota-anggota tertentu dengan niat. Amalan yang diwajibkan berwuduk adalah solat, sujud syukur, sujud tilawah, tawaf keliling Kaabah dan menyentuh Al-Quran. Terdapat beberapa rukun ketika wuduk, iaitu 6 rukun, seperti niat, membasuh keseluruhan muka, membasuh kedua-dua belah tangan sehingga ke siku, menyapu sebahagian kepala dan membasuh kedua-dua belah kaki hingga ke buku lali dan tertib. Terdapat perkara yang membatalkan wuduk, seperti sesuatu yang keluar daripada kubul atau dubur seperti kencing, tahi, darah dan angin, tidur dalam keadaan baring, terlentang, mengiring dan seumpamanya, hilang akal disebabkan mabuk, dan seseorang yang menyentuh isterinya atau perempuan lain. Kelebihan wuduk adalah kita dapat menggugurkan dosa kita, Allah mengangkat darjatnya, wuduk dapat meleraikan ikatan syaitan. Okey, apakah itu solat jenazah? Solat jenazah merupakan solat yang dilakukan oleh orang yang hidup kepada orang yang mati, untuk mendoakan si mati dan untuk memberikan keredaan Allah kepada si mati itu. Okey, kita akan membincangkan beberapa rukun solat jenazah. Yang pertama, niat takbiratul ihram. Yang kedua, berdiri bagi berkuasa tanpa sebarang rukuk dan sujud. Yang ketiga, takbir 4 kali termasuk takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah sesudah takbir pertama. Yang kelima, berselawat ke atas Nabi Muhammad setelah takbir kedua. Keenam, doa khas bagi jenazah takbir ketiga. Dan yang ketujuh, memberi salam setelah takbir keempat. Panduan ringkas solat jenazah. Solat jenazah merupakan solat yang tiada rukuk, sujud ataupun takbiratul ihram. Ia cuma merupakan solat yang hanya memerlukan takbir sahaja. Okey, ini adalah beberapa cara ringkas untuk solat jenazah. Yang pertama, takbir yang pertama
kita mengangkat takbir Allahu Akbar dan kita akan membaca Al-Fatihah dan juga berniat untuk mendoakan si mati. Yang kedua, takbir Allahu Akbar dan kita akan membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allahu Akbar dan kita akan membacakan doa kepada si mati. Dan doa itu boleh dilakukan kalau lelaki kita akan membaca Allahumma fir lahu warhamhu, kepada yang perempuan Allahumma fir lana warhamna. Takbir keempat Allahu Akbar dan setelah itu kita memberikan salam. Jadi itu saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Wan Nabil Hakim Birusli daripada kelas DBS 2. Tayamum dari segi bahasa ialah qasad, iaitu maksud. Dari segi syarat pula ialah menyampaikan tanah kepada muka dan tangan sebagai ganti kepada wuduk dan mandi wajib atau keduanya dengan syarat-syarat yang tertentu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran pula berkaitan tayamum ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa afalam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min Al-Maidah ayat 6. Dalil daripada hadis pula ialah wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammum darbatani lil wajh wa darbatun lil yadaini ila mirfaqain. Kita perlu bertayamum. Sebab yang pertama ialah kerana sakit. Yang kedua pula ialah kerana adanya halangan. Dan yang ketiga pula ialah kerana ketiadaan air. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini saya ingin menyampaikan sedikit tazkirah berkaitan penghayatan ulul albab. Tajuknya ialah pengampunan Allah adalah seluas langit dan bumi. Saya akan mulakan penyampaian saya dengan kisah Nabi Musa dan kaumnya. Pada zaman dahulu berlakunya satu kemarau yang panjang sehingga menyebabkan Nabi Musa AS dan pengikutnya pergi melakukan solat istisqa. Setelah mereka melakukan solat istisqa, hujan tetap tidak turun. Ini menyebabkan Nabi Musa bertanya kepada Allah,
Dia pun bertanya, "Ya Allah, mengapa hujan masih tidak turun?" Lalu Allah pun menjawab, "Di dalam barisanmu itu terdapat seorang pemuda yang telah melakukan maksiat kepadaku selama 40 tahun lamanya. Selagi pemuda itu, lelaki itu tidak keluar daripada barisan itu, maka hujan tidak akan turun." Lalu Nabi Musa AS pun berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Israel, di dalam kalangan kita terdapat seorang lelaki yang telah bermaksiat kepada Allah SWT selama 40 tahun lamanya. Selagi orang lelaki itu tidak keluar daripada barisan ini, maka hujan tidak akan turun." Kemudian orang yang buat dosa tu pun akhirnya dengarlah, yang bermaksiat kepada Allah tu, dia dengar apa yang Nabi Musa cakap, tapi dia tak nak berganjak daripada tempat dia kerana dia berasa malu sebabnya dia melakukan aib pada Allah selama 40 tahun. Kalau dia keluar bermaksud, orang semua yang dekat situ akan tahu bahawa dia adalah orang tersebut. Lalu dia pun bagi tahu dalam hati dia, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah bermaksud kepadamu selama 40 tahun. Sekiranya aku keluar sekarang, aibku akan terbuka, maka kau ampunilah dosaku." Kemudian seketika lepas tu hujan pun turun dengan lebatnya. Kemudian Nabi Musa pun berasa heran. Nabi Musa pun bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, mengapa hujan turun walaupun pengikutku yang telah bermaksiat kepadamu selama 40 tahun, seorang pengikut dia tu masih belum keluar?" Lalu Allah pun menjawab, "Wahai Nabi Musa, pengikutmu itu telah pun bertaubat kepadaku. Lalu aku berasa gembira di atas taubatnya. Lalu aku mengampunkan dosanya dan menutup aibnya." Begitulah kisahnya. Allah sangat sayang kepada kita. Setiap kali kita bermaksiat kepadanya, Allah akan merasa sedih kepada kita. Cuba kita bayang, ada di antara kita yang telah dilahirkan sebagai Islam ataupun telah pun menjadi Muslim mu'alaf. Allah tidak menjadikan kita ni Muslim kalau dia tak nak tengok kita kat syurga dia. Allah tak nak tengok kita kat dalam neraka dia. Allah nak tengok kau kat dalam syurga. So marilah kita sama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pengampunan Allah itu amat luas, dan janganlah sekali-kali kita melanggar larangannya, dan kita perlulah mentaati suruhannya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.